Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mau sama apa? Kira rasa? Macam baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada tengah hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, warga kerja, warga MBI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan ruang untuk kita bertemu pada tengah hari yang berbahagia pada hari ini. Lebih-lebih lagi dapat sama-sama kita bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Sesungguhnya pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini bukanlah sesuatu kebetulan. Semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita meraih sebanyak mungkin kebaikan di bulan ini. Maka beruntunglah barang siapa yang memanfaatkan setiap ruang dan peluang yang ada bertemu dengan bulan Ramadan, dan rugilah barang siapa yang apabila dia berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan. Kam min saim la yabqa min siyamih illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang berpuasa tetapi yang tinggal hanyalah lapar dan dahaga, yang lain tak ada dah. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan, bulan Ramadan ini dia bulan untuk kita sama-sama memanfaatkan peluang untuk taat pada Allah. Dan percayalah, tak semua orang nak merebut peluang itu. Tak semua orang. Kalau kita masuk pejabat pun kadang-kadang ada orang kerja siap, ada kerja tak siap. Akhir bulan gaji berbeza-beza. Jadi gaji berbeza-beza bila masuk pejabat yang sama, duduk di aircon yang sama, meja yang sama. Begitulah yang masuk Ramadan. Masuk Ramadan, start hari yang sama, tetapi pahala berbeza. Sama juga solat. Dua orang yang solat, pahala berbeza, bergantung pada khusyuknya, faham dia. Sama juga orang yang sedekah. Sedekah sama sedekah, tapi pahala berbeza, bergantung pada siapa dia bagi, bila dia bagi, harta apa dia bagi. Sama juga dengan puasa. Di saat orang masuk Ramadan ataupun orang berpuasa, ada pahala gemuk, ada yang pahala sikit, bergantung pada tahap kualiti persembahan dia di sepanjang bulan Ramadan. Jadi kita decide awal-awal, kita nak dapat pahala banyak mana. Jadi kalau kita dah buat keputusan untuk mendapat pahala sebanyak mungkin,
maka kita kena bersedia bayar harganya. Harganya itulah dipanggil mujahadah. Sesuatu yang bernilai kita bayar harga dia, tuan-tuan. Ya, kalau kita pergi ke showroom BMW, kita tak akan jumpa harga BMW dengan harga Proton. Tak ada. Kita tanyalah dekat adik yang jual kereta tu, "Dek, memang harga mahal macam ni ke? Tayar 4 je, pintu pun 4, tapi harga dia kenapa mahal sangat?" Kalau abang kira tayar, maka maksudnya kalau lagi banyak tayar lagi mahal, mesti kereta mainan pun mahal. Pasal ada kereta yang ada tayar. Pintu pun banyak, bau mahal, nescaya banyak lagi benda yang banyak pintu lagi mahal harga dia. Tetapi kereta BMW ni kita tak kira tayar, bang. Dia kira kualiti dia. Jadi begitulah, benda yang mahal dibayar harganya. Maka sama jugalah syurga dan dunia ini, harga syurga ni terlalu mahal, maka nak membayarnya perlu kepada mujahadah. Maka dengan kehebatan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada umat ini, iaitu bulan Ramadan, untuk bypass jalan pintas ataupun diberikan discounting. Ini bulan diskaun untuk beli syurga. Kalau bulan lain memang susah sikit kita nak beli, sebab dia punya harga mahal, terlalu mahal lah pun. Memang mahal tu tetap mahal. Tetapi masuk bulan Ramadan, Allah buka pintu-pintu diskaun. Jadi rugi kalau orang tu dia tidak rebut diskaun-diskaun yang ada pada bulan Ramadan. Dia kalau naik flight tiket tu kan, kita pergi tunggu mata fare. Mata fare tu kan murah, Ustaz, rugi. Saya tak nak fly pun beli dulu, decide kemudian. Ada style gitu pula. Ya, dia beli flight tiket dulu, pergi kemudian. Tak tahu nak pergi ke tidak, sebab setahun. Sebab diskaun tu menyebabkan dia sangat kena beli. Tapi sayang, kalau Allah datangkan Ramadan, kita masuk jadi tetamu Ramadan, kita tidak merebut peluang-peluang di dalam bulan Ramadan. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi mengaminkan doa Jibril. Apa doa Jibril? Jibril mendoakan kecelakaan bagi 3 golongan. Yang pertama, yang ada mak ayah tapi dia tak boleh berkhidmat pada mak ayah di saat mak ayahnya tua. Celakalah dia ni. Nabi pun kata amin, aku setuju, betul. Yang kedua, barang siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW lalu dia tak berselawat pun pada Nabi SAW, maka dia ni juga celaka dia ni. Maka Nabi kata, ya betul, dia yang perlukan syafaat lalu dia tidak berselawat pada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, barang siapa yang dapat Ramadan, man adraka Ramadan, tetapi tidak mendapat pengampunan, dia ni juga kecelakaan lah bagi diri dia. Orang lain punya susah meraung-raung nak dapat Ramadan, kita dah dapat Ramadan, biarkan tanpa diambil manfaat. Orang yang dah mati, tuan-tuan perempuan, minta pada Allah pulang ke dunia untuk tambah amalan, tetapi Allah tak izinkan. Ada orang yang lebih baik daripada kita, lebih alim, lebih banyak hafal Quran, lebih banyak melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah, tetapi dia dah meninggal dunia, artinya tak ada lagi Ramadan. Kalau kita ada Ramadan, manfaatkan peluang ini dengan mujahadah, bersedia untuk bermujahadah. Baik. Kalau kita tengok sejarah Nabi SAW, adakah bulan Ramadan ini bulan untuk lenggang kangkung, senang-senang? Tidak. Kalau kita tengok sejarah kehidupan Rasulullah SAW, ada beberapa siri peperangan yang Nabi terpaksa bertempur pada bulan Ramadan. Nak ceritanya, bulan Ramadan ini bulan bertempur, bulan mujahadah. Pertama sekali berlakunya Perang Badar. Perang Badar ni berlaku dalam bulan Ramadan. Perang Badar berlaku pada tanggal 2 Hijrah, 17 Ramadan 2 Hijrah. Yang pada ketika itu umat Islam tak ada apa-apa equipment pun nak perang. Pergi ke Lembah Badar untuk ambil harta mereka balik. Tetapi sampai di Lembah Badar, barang-barang dagangan Abu Sufyan telah pun selamat sampai ke Mekah ikut tepi Jeddah, ikut tepi. Jadi dia bypass Madinah. Dan apabila berlaku begitu, orang-orang Mekah tetap nak pergi attack orang Madinah. Alang-alang dah mereka nak tunggu rombongan Abu Sufyan yang tak jadi sampai ni, tak apa, kita pergi biar bertemu buku dengan ruas.
Maka bergeraklah 1,000 orang daripada Mekah pergi ke Madinah. 1,000 kilometer berjalan kaki ni bukan saya saja punya berjalan, memang geram dan dendam. Jadi orang Quraisy pergi ke Madinah ni sebab memang betul-betul dendam, nak bagi rapat betul. Dan bayangkan situasi di mana umat Islam tak ada equipment, tak ada senjata, tak ada perisai, tak ada kenderaan. Pergi dengan tangan kosong. Allahu Akbar. Bertempur dengan pasukan yang well equipped, dengan senjata, dengan perisai, dengan kuda. 300 lawan 1,000. Ya, kita kalau 3 lawan 1, kalau contohlah 1 lawan 1, satu ada pedang, seorang tak ada pedang, itu pun dah berat sebelah dah. Apa ni, kata anak jantan, lepaskan pedang tu. Dan kita pun dalam dunia pertempuran, kita tak boleh berperang dengan orang yang tak ada senjata. Kalau dunia pahlawan lah, pegang pedang sekarang, baru lawan. Kalau tidak, kita pun tak attack dia kalau musuh tak ada pedang. Dari sudut fiqh peperangannya, kalau musuh tak ada senjata, kita kena nego sampailah dia terima Islam. Kalau dia datang malam-malam minta air kat rumah kita, kita tengah perang ni, malam-malam dia datang minta air, dia minta bantuan, Islam mengajar kita dari sudut fiqh peperangannya untuk terima dan nego, bincang. Jadi bayangkan umat Islam pada saat itu dalam keadaan betul-betul tak tahu nak buat apa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan keajaiban demi keajaiban, mukjizat demi mukjizat, kemenangan umat Islam yang paling hebat, iaitu peperangan Badar. Ya, peperangan berlangsung pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Menang umat Islam 3 lawan 1. 1 menang lawan 3. Dan peperangan yang kedua yang berlaku di bulan Ramadan juga, ataupun kesan daripada bulan Ramadan, perang Khandaq. Perang Khandaq juga berlaku dalam bulan Ramadan. Sebahagian mengatakan di luar Ramadan, sebahagian mengatakan di dalam Ramadan. Tapi nak ceritanya ianya berlaku, ada yang menyatakan ianya berlaku di bulan Ramadan. Perang Khandaq ni perang berlaku selepas perang Uhud. Perang Uhud Islam menang, yang mana orang Quraisy berasa sangat geram dengan orang-orang Islam. Lalu dia berpakat dengan 3 lagi kekuatan musuh, iaitu orang Quraisy, Arab Badui, orang Yahudi, orang munafik. 4 penjuru. Bayangkan umat Islam pada ketika itu berada di dalam Madinah, terpaksa berhadapan dengan tentera Quraisy yang stesen di luar Madinah, dengan orang Arab Badui, dan pada masa yang sama berhadapan dengan 2 tentera musuh yang berada dalam Madinah, yang sentiasa Nabi SAW rasa insecure, takut orang Yahudi dan orang munafik berpaling tadah tikam umat Islam daripada dalam. Tuan-tuan, ini merupakan situasi yang sangat Nabi takut. Ya, sebab Nabi SAW nakkan umat Islam selamat. Mereka gali longkang dengan harapan bila mana gali longkang, Khandaq ni maksudnya longkang. Salman Al-Farisi beritahu dekat Nabi SAW, kita gali longkang ya Rasulullah, sebab kami dulu berlawan dengan orang Rom, kita gali longkang, jadi kita guna kaedah yang sama, gali longkang. Maka Nabi gali longkang betul. Jadi orang-orang Mekah stesen luar Madinah, duduk luar Madinah. Tidak dijangkakan ada pembelotan daripada dalam. Berlakulah pembelotan di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Pada ketika itu Nabi rasa sangat kecewa dan sedih. Dan ditakdirkan tuan-tuan, ia berlaku dalam bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali lagi memberikan kemenangan kepada umat Islam dengan dicampakkan satu tenteranya yang bernama perasaan takut, ra'bun, perasaan takut kepada musuh dan perasaan sangsi di kalangan musuh. Maksudnya orang-orang Quraisy yang stesen di luar Madinah berasa sangsi dengan orang-orang munafik, yang menyatakan kalau orang munafik ni sikit punya baik layanan umat Islam kepada mereka pun mereka boleh berpaling tadah, apatah lagi dengan kita nanti. Gitu. Dia berbincang sama mereka lah. Orang munafik pula rasa betrayed dengan orang-orang Yahudi.
Kalau orang Yahudi ni yang selama 5 tahun ni duduk dalam pemerintahan Islam pun dia nak tikam belakang, kita ni apa tah lagi. Nampak? Orang Yahudi pun sama juga. Orang munafik ni kalau dengan umat Islam sama agama pun dia tikam belakang, kita ni orang Yahudi lagi dia sebelih. Orang Arab Badui pun sama. Orang Arab Badui pun rasa ragu-ragu terhadap keikhlasan orang-orang Quraisy dan orang-orang munafik dan Yahudi di dalam Madinah. Kita ni menumpang je. Selama hari ni umat Islam bagi macam-macam privilege dekat orang Arab Badui. Cuma dia tak bagi kita melanon je. Tapi semua dia bagi, equipment, keselamatan dia bagi. Dia tak bagi kita melanon, melacur, merompak, dia tak bagi. Sedangkan orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang mendapat macam-macam kenikmatan di bawah pemerintahan Islam pun mereka boleh berpaling tadah. Kita ni Arab Badui lagilah kena sembelih. Jadi Allah Ta'ala menangkan umat Islam dalam perang Khandaq tanpa angkat senjata. 2. Perang Khandaq. Dan berlaku juga beberapa siri peperangan di luar zaman hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antaranya peperangan Andalusia. 2 yang berlaku dalam hidup Nabi SAW dalam bulan Ramadan. Lagi 2 saya nak cerita berkenaan dengan peperangan berlaku di luar zaman hidup Nabi SAW, iaitu peperangan yang pertama di luar hidup Nabi SAW, iaitu peperangan Andalusia. Peperangan Andalusia berlaku pada tanggal 90 Hijrah. Seorang pemuda yang bernama Tariq ibn Ziyad, dia naik kapal daripada Maghribi, Morocco. Siapa dah sampai Maghribi? Belum sampai Casablanca, tahu Casablanca? Casablanca tu lagu tu lah. Kan? Ada Casablanca 2 lagu, versi 2 lagu. Tapi Casablanca tu negara Maghribi lah, Casablanca. Ibu ada satu tempat namanya Casablanca. Daripada Morocco ni, kalau kita tengok dari sudut peta dia, kalau kita berada di Morocco, kita boleh nampak Spain. Dia pemisah di antara dia dua laut Mediterranean lah. Terpisah oleh laut Mediterranean. Kapal jalan tu boleh nampak Spain. Jadi Tariq ibn Ziyad ni seorang pemuda daripada Morocco, bangsa Moor. Maka dia telah naik kapal, 5 biji kapal, memimpin 15,000 bala tentera. Maka dia pergi ke Spain. Dia landing di Spain. Maka dia telah bertempur dengan tentera, orang-orang tentera salib lah, tentera yang kufar pada ketika itu, seramai 100,000, 112,000, yang dipimpin oleh tentera Raja Roderick. Perlawanan berlangsung di akhir bulan Ramadan, 8 hari terakhir di bulan Ramadan. 8 hari 8 malam pertempuran itu, dan akhirnya umat Islam berjaya mencetak kemenangan. 15,000 lawan 100,000. Dan tempat landingnya Tariq ibn Ziyad itu dijadikan nama dia, letak nama dia Gibraltar. Gibraltar, Spain. Tuan-tuan boleh Google Gibraltar. Tempat landingnya Tariq ibn Ziyad. Asalnya Jabal Tar. Jabal Tar ni Bukit Tar. Bukit nama dia lah Tariq. Tapi bertukar jadi Gibraltar. Gibraltar BSN tu Gibraltar lah basically. Ya, dia berada di Spain. Perlawanan berlangsung pada bulan Ramadan. Kalau cerita bulan Ramadan bukan bulan mujahadah, maka tak akan berlaku peperangan-peperangan yang mind blowing ni. Umat Islam sikit tapi kemenangan tinggi kerana mereka percaya pada mujahadah. Jadi berlaku peperangan Andalusia mengalahkan tentera-tentera serpihan Rom Barat dan berjaya mencetak kemenangan. Allahu Akbar. Ya, kita kena ingat Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, la tuftahannal Qastantiniyah, akan terbukanya Istanbul. Jadi berbekalkan semangat terbukanya Istanbul ini, sahabat mengorak langkah untuk menawan Istanbul dalam apa juga cara pun. Ada yang tegak ke atas, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Misinya nak tawan Istanbul. Tuan-tuan tahu bila Islam dapat Istanbul? Setelah hadis itu disebut 800 tahun. 800 tahun baru dapat negara Istanbul. Tetapi nak dapat Istanbul itu, Islam dah berkembang sangat luas
ke kiri dan ke kanan. Itu dipanggil mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni seorang yang berpandangan jauh. Ya, dia boleh design sahabat, dia boleh bentuk sahabat dengan acuan yang sangat hebat. Sahabat boleh korbankan segala-galanya. Bila dia ajak untuk bermujahadah, sahabat bagi everything. Sebabkan Nabi SAW sangat pandai main dia punya mindset untuk letak pada sahabat. Sahabat nampak syurga, bukan dunia dah. Yang ketiga, perang Andalusia. Yang keempat, peperangan Ain Jalut. Peperangan Ain Jalut ini peperangan menentang kemarahan tentera Mongol. Tentera Mongol ni asalnya tentera yang kecil je, Mongolia ni kecil je. Tetapi kemarahan tentera Mongol sampaikan ke peringkat pada ketika itu ulama-ulama mendefinisikan tentera Mongol ni sebagai apa tahu? Sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Dia menewaskan banyak empire-empire yang ada pada ketika itu, dan kemarahannya sangat laju. Dan dia datang, dia bukan sekadar tawan, malah dia memusnahkan tamadun manusia. Kira bengis. Dia ada yang menakluk dan menawan ni, dia tidaklah memusnahkan tamadun tu. Ni dia tawan, dia musnahkan tamadun. Bila Baghdad musnah, dia buang semua cetakan-cetakan, karangan-karangan daripada Baghdad tu, dibuang di sungai, sampai sungai bertukar menjadi dakwat hitam. Punyalah banyak khazanah umat Islam dibuang di sungai Tigris pada ketika itu, di sungai Euphrates, zaman tentera Mongol dibuang. Dan akhirnya kemarahan tentera Mongol sampailah ke Palestin. Ya, masa ni Baghdad dah jatuh dah, Islam Timur dah jatuh, tinggal Islam Barat je di Mesir. Maka datanglah seorang pemuda yang bernama Saifuddin Qutuz. Ni figure-figure yang tuan-tuan perempuan boleh ambil take note. Saifuddin Qutuz, Tariq Ibn Ziyad, Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini semua figure-figure yang hebat, yang boleh jadikan sebagai semangat untuk pesan pada anak-anak bulan Ramadan, bulan mujahadah. Baca sejarah Saifuddin Qutuz. Dia apabila tentera Mongol mara sampai ke hujung Palestin, masa itu Syam dah kena tawan dah, maka dia naik kapal daripada Palestin pergi ke Turki, ambil semangat orang Turki, travel pula pergi ke Mesir. Sebab Laut Mediterranean kan boleh bypass semua, pergi ke Mesir, pergi ke Palestin, pergi ke Syria. Dan mengumpul kekuatan tentera dan stesen di mana? Di Gaza. Gaza yang tempat sekarang ni, tempat dikepung ni, di situlah tempat berlakunya peperangan Ain Jalut. Kemarahan tentera Mongol sebelum sampai Mesir terhalang di situ. Dan dari sudut sejarahnya tuan-tuan, Gaza ni adalah tempat di mana meninggalnya moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hashim. Ya, Hashim meninggal di Gaza. Dan berbekalkan mungkinlah semangat itu, maka umat Islam kata do or die, kita mesti bertahan di sini. Kalau tewas je Ain Jalut, maka dia akan masuk ke Herah, tumbang lagi satu kekuatan umat Islam, iaitu Mesir. Masa tu, zaman tu tengah semangat peperangan ataupun penyatuan umat Islam, ya, across over semua border. Dan betul berlaku peperangan itu dalam bulan Ramadan, dan akhirnya tentera Mongol disekat di Gaza dalam peperangan Ain Jalut. Dan disebab kekalahan Mongol dalam peperangan itu, tuan-tuan dan puan, seluruh empire Mongol menjadi negara Islam. Nampak? Ya, seluruh tentera Mongol, seluruh empire Mongol, yang Khan, Genghis Khan, Shah Rukh Khan, Salman Khan tu semua bertukar menjadi Islam. Sedangkan Khan ni dulu bukan Islam. Yang Khan ni dulu bukan Islam, ya. Khan tu merujuk pada empire dia lah. Tapi sebabkan kalahnya Mongol di peperangan Ain Jalut, mereka masuk Islam, dan akhirnya seluruh empire Mongol bertukar menjadi empire Islam. Jadi Islam dapat menawan sebahagian besar Cina. Kerana apa? Kerana Mongol punya sumbangan. Kita tahu makan beras Mongol je kan. Itu beras Mongol. Tuan-tuan, kalau kita study perang demi peperangan, banyak yang berlaku dalam peperangan dalam bulan Ramadan. Tapi nak ceritanya,
Bila sebut Ramadan, Ramadan bukan bulan sembang-sembang, rehat-rehat, tidak. Ramadan bulan bermujahadah. Allah Subhanahu wa taala tak biarkan kita dalam keadaan bertempur dengan musuh seorang-seorang. Allah buktikan, Allah bantu. Perang Badar Allah bantu, perang Khandak Allah bantu, perang Andalusia Allah bantu, perang Ain Jalut dapat bantuan. Kita sekarang ni bertempur dengan diri kita. Allah Ta'ala awal-awal lagi dah tambat syaitan. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bila masuk bulan Ramadan, pintu syurga semua terbuka, pintu neraka semua tertutup, dan syaitan semua tertambat. Apa maksudnya? Maksudnya betul lah, bulan Ramadan ini bulannya Allah nak beri kemenangan. Pintu syurga je terbuka, pintu neraka dah tak ada dah. Tetapi sayang, ada umat Islam yang seakan-akan ketuk pintu neraka nak masuk. Apa sebab dia? Sebab dia gagal nak kawal 3 benda. Kekalahan umat Islam kalau dia berada di bulan Ramadan bukan sebab Allah tak bantu. Allah dah bantu dah dengan buka pintu syurga, pintu neraka tutup, syaitan tertambat. Tetapi dia gagal kawal 3 faktor. Manusia boleh jadi susah nak beramal sebab 3 benda ni lah. Ya. Kalau kita tengok surau malam tadi melempah sembahyang tarawih. Sampai kan EJK kata, "Mam, kita kena tambah tempat lagi ni, kena renovate masjid kita ni. Takut tak muat." Saya kata, "Buat tenang loh, tu overconfident sangat. Kita bagi 15 Ramadan. Tak pun bagi 7 Ramadan. Tengok ada konsistensi tidak?" Tak ada dah. Sebab dia mengambil semangat, syaitan tertambat sekejap. Badan kita ni terkejut, hati kita terkejut sebab syaitan yang selama ni membisikkan, "Alah, tak payahlah pergi masjid." Tiba-tiba syaitan dah tak ada dah. Jadi dia meraihkan semangat syaitan tertambat itu pergi masjid, tetapi dia gagal kawal 3 benda lagi. Yang pertama, hati yang kosong. Hati yang kosong inilah menjadi faktor kadang-kadang kita tak boleh bermujahadah di bulan Ramadan. Hati ni, kita nak taat pada Allah Ta'ala bukan physical fit, bukan. Kalau physical yang fit itu menjamin kita di surau dan masjid, nescaya surau dan masjid semua abang sadu ada. Abang sadu je saf pertama. Kita nak semayang pun risau sebab dia ada kepak tau. Dia angkat takbir, Allahu Akbar, gang, dia bagi wing dia. Kita tak suruh dia kembangkan kepak, tapi dia semua dia jadi. Dia punya lengan tu kalau kena gigi, patah gigi orang sebelah. Bagi. Cukup takut saya duduk abang sadu. Dia kalau makan telur sehari 10 biji, 3 hari 1 papan, ya. Biawak tengok pun terseram biawak. Sudahlah, habislah spesies biawak, tak boleh hidup dah. Pasal telur abang sadu makan. Kita sehari sebiji okeylah, dia sehari 10 biji. Tapi surprisingly kat masjid tak ada. Menunjukkan apa? Jarak manusia dengan masjid bukan jarak badan dia, jarak kaki dia, tidak, jarak hati dia. Saf pertama abang sadu, saf kedua abang maraton. Maraton pun tak boleh diskaun juga, berlari dia. Lepas satu kasut, kasut baru lagi. Lepas satu kasut, kasut baru lagi. Lepas satu event lagi. Jom start kita lagi minggu ni. Ke mana? Event tu, Twin City Run. Mana lagi? Situ Standard Chart running. Semua ni. Masa Kuala Lumpur Standard Chart tu, dia boleh bermabit di dalam Kuala Lumpur tu, tidur bermalam di Muzdalifah tu, tidur di Kuala Lumpur. Hai. Apa? Kan batas kotak dia bagi. Ini sebiji lah macam dekat Mekah dulu. Dia boleh bari atas kotak tu pakai kasut jogging. Flag off pukul 3. Dia boleh qiyamul lail terus package. Tu hardcore tu running. Memang hebat lah. Kalau menang tak apalah. Yang penting berhenti semain subuh lah. Tapi tak ada. Manusia yang kuat ni bukanlah jaminan untuk dia boleh datang ke surau masjid, tidak. Sebab jarak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah jarak hatinya. Jarak hati kita menjadi cagaran. Sekarang kita tanya balik, hati kita ni nak ke tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
Ya, ada orang bila yang datang ke surau masjid kadang-kadang kaki pun tak larat dah. Goyang-goyang lutut dia. Gegar sana, gegar. Larat gaji. Larat ustaz. Boleh sampai ke ni? Boleh ustaz. Kita baca panjang sikit, dia dah start batuk dah. Wah, lepas tu tak ada dah lah. Sembahyang kira pendek je lah. Pasal dia dah batuk. Ya, imam ni dia tak boleh dengar makmum batuk. Dua benda imam tak boleh dengar. Pertama, dengan baby menangis. Itu memang kena cepatkan sembahyang. Yang kedua, kalau jemaah batuk, dia batuk tu kira kita tinggal nak cepat lah. Itu memang dipesan ketika interview imam. Kalau jemaah tengah kamu dengar baby menangis, kamu nak kena buat apa? Lantak dia lah, anak dia. Jawapan dia memang tak lulus lah. Kalau kamu dengar orang tua yang batuk, kamu nak buat apa? Lantak dia lah, saya imam, saya bagi arahan. Mana pula dengar arahan orang belakang? Jawapan dia tak lulus imam tu. Memang kena raikan orang belakang. Elok kita bagi salam, tengok budak yang menangis tu, elok mak dia sebelah main handphone. Kan dia sibuk tengah sembahyang, jadi kita cepatkan supaya mak dia boleh fokus jaga anak. Mak dia tak sembahyang pun, duduk sebelah main handphone. Tu pesan pada ibu-ibu lah, bawa anak pergi masjid, kalau dia menangis kena kawal cepat. Kalau tidak, imam terganggu emosi. Kira nak cepat je. Ya, itu pesanan supaya kita cepatkan sembahyang. Baik. Maka jarak manusia di antara surau dan masjid dengan ketaatan adalah jarak hatinya, bukan fizikalnya. Baik, yang pertama yang boleh menyebabkan manusia tidak mampu untuk bermujahadah di sepanjang bulan Ramadan adalah kerana hatinya gagal untuk dilentur bersama. Ya, Nabi Muhammad SAW dan peristiwa Isra' wal Mi'raj, tuan-tuan dan puan, Isra' Mi'raj ni Nabi SAW dibelah dadanya, dikeluarkan kotoran, dimasukkan cahaya. Itu apa simbolik dia? Simbolik daripada peristiwa pembelahan dada itu adalah untuk menyucikan hati. Sebelum mencari cinta Allah Ta'ala, hati kena bersedia. Nak menakung cinta Allah dalam bulan Ramadan, hati kena ready. Kalau tidak, cawan kita kotor, isilah air bersih macam mana pun, air itu akan kotor juga, sebab hatinya kotor. Kalau kita berada di bulan Ramadan, kita gagal bawa hati yang bersih, percayalah, habis Ramadan kita akan back to ground zero. Macam tak ada apa-apa je Ramadan ni. Satu. Yang kedua, benda yang perlu ataupun perkara yang perlu kita berikan perhatian bulan Ramadan, bulan mujahadah, adalah untuk elakkan akal daripada kekal jahil. Manusia akan jadi penat untuk beramal di bulan Ramadan ataupun sambutan di bulan Ramadan menjadi hambar kerana kejahilan yang dibiarkan. Kekal jahil. Ya, memang tadi kita nak taat, ustaz, saya dah bersedia ustaz nak bertaat pada Allah Ta'ala, berkobar-kobar dah ni. Ambillah wuduk. Ambil wuduk wuduk ustaz tinggal dekat mana tadi? Dia kira ambil wuduk tu ingat ambil barang pula. Wuduk lah, ambil wuduk. Ambil wuduk. Dia blur. Sudah. Dia ingat wuduk ni barang, boleh ambil kat mana? Itulah dipanggil jahil. Kalau jahil, kita nak ibadah pun kita tak akan mampu ibadah kerana kejahilan. Ni akal. Sebab tu Nabi SAW dalam mendidik para sahabat, Nabi suka betulkan mindset sahabat ni, kemakanan akal, iaitu ilmu dan mindset yang betul. Sayyidina Bilal bin Rabah bila dihempapkan batu, dia boleh sebut ahadun ahad, ahadun ahad, Allah itu esa, Allah itu esa. Dalam peristiwa hijrah, para sahabat-sahabat di Madinah kata, hidup lagi engkau? Sebab mereka menyangkakan Bilal dah mati dah, kena seksa. Kekuatan kekuatan Bilal boleh hidup tu kerana kekuatan akal dia. Ya, ahad, ahad, ahad. Kita pun ahad juga dah. Bangun subuh, subuh, ahad, ahad. Jadi ahad tak ada subuh kata dia. Ya. Dia boleh tidur tak sembahyang subuh hari Ahad. Subuh dia pukul 10. Mentang-mentang Manchester kalah 7-0, dia boleh tidur Ahad. Contohlah, dia down, dia stress. Tak apa, benda simple je tu ya. Baik. Jadi akal ni, kalau kita kekal jahil, kita tak mampu mengekalkan ketaatan, kita tak mampu bermujahadah di bulan Ramadan kerana jahil. Itu yang tadi tu, dua orang yang masuk Ramadan, seorang dapat pahala gemuk, seorang dapat pahala kurus, sebab dia jahil. Macam mana cara nak gemukkan pahala? Macam mana dia nak tambahkan nilai solat dia? Macam mana dia nak tambahkan nilai pada sedekah dia? Macam mana dia nak tambah nilai
pada bacaan Quran dia. Dua orang yang baca Quran, pahala berbeza. Macam mana kita nak tingkatkan nilai bacaan Quran? Pertama, tajwid. Yang kedua, makhraj huruf. Ketiga, sifat huruf. Itu semua nilai tambah pada bacaan Quran. Kemudian, hafalan Quran. Beza orang yang hafal Quran dengan yang tidak hafal Quran. Ketiga, orang yang faham Quran. Beza orang yang faham dengan orang tak faham. Nak faham, nak hafal, nak mengamalkan, ini semua perlukan pada ilmu. Ilmu. Jadi akal yang jahil menyebabkan kita tak nak beramal, hambar. Dua. Faktor yang ketiga yang mengganggu mujahadah kita sepanjang Ramadan adalah kerana kita tidak berkawan, kita tidak berada di circle yang betul, environment yang betul. Ya, faktor kawan. Kita nak jadi taat, jadi baik ni kadang-kadang ialah memang kalau diri tu kuat, dia boleh jadi baik. Tetapi kalau kawan-kawan yang tak nak kita jadi baik, maka kita juga akan jadi tak baik. Kawan, kita anak-anak kan sekarang ni musim hantar MRSM, hantar SBP semua ni. Sebab apa kita nak hantar dia pergi MRSM, SBP, sebab apa? Sebab apa kita nak hantar anak kita ke sekolah-sekolah yang berkualiti? Sebab kita nak dia duduk dengan cikgu yang betul, dengan kawan-kawan yang betul. Kan begitu? Kita hantar anak kita pergi MRSM, kita hantar anak kita pergi SPPI sebab kita nak dia duduk dengan cikgu-cikgu yang betul, yang betul-betul boleh ubah mindset dia kepada belajar yang cemerlang. Tak payah suruh sarah. Asal ada masa kosong dia buka buku matematik, masa kosong dia buka buku sains. Tak payah nak suruh sarah, tutup handphone, buka buku, tak payah. Sebab kita nak dia ada mindset tu. Kita invest pada kawan-kawan dia. Kan begitu? Tapi sayang, kita sebagai mak bapak, sebagai parents, kita tidak invest pada kawan-kawan kita. Ya? Kita nak anak kita baik, kita hantar dia asrama, tapi kita biarkan kawan kita yang tidak menyebabkan kita boleh baca Quran lagi banyak. Kita tidak berada dalam circle yang menyebabkan kita rasa kita nak menghafal Quran. Kita tidak rasa kita perlu duduk dalam circle yang ada rasa perlu hafal hadis, ataupun jadi orang lebih baik lah paling kurang. Kalau tak percaya, tanya balik. Kita ni berapa banyak ayat Quran yang dah kita hafal sejak kita start kerja sampai sekarang? Berapa banyak Quran kita dah hafal? Ayat Quran tambahan. Oh, tak boleh lah Ustaz, tak ada lah Ustaz. Itu pun Al-Kafirun tu pun mujurlah jumpa jalan keluar. Kalau tidak, berpusing saya tu. Wala ana abidum ma abantum wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum. Dia tak jumpa tu berlaku. Sampaikan budak 12 tahun, lakum imam, lakum, kata dia. Dia tengah main latu-latu tu, lakum, kata dia. Aduhai, jam imam. Budak latu-latu tegur dia. Barulah lakum dinukum waliyadin. Siap kau siap lah. Lepas saya berani kau tegur imam. Kesilapan kita biarkan kita berada pada environment yang tidak support kepada kemajuan kualiti hidup kita, kualiti agama. Kita tak salahkan kawan-kawan yang sedia ada, tapi kita kena tahu kita need something to push up, to level up, to jadi orang yang lebih baik. Kena invest dengan kawan. Kita kalau tak pandai mengaji, tuan-tuan, kita kena invest dengan duduk dengan kawan yang mengaji. Kena start cari circle yang boleh mengaji. Kita kalau nak diet kan, kita kena duduk dengan orang yang macam mana? Yang kuat makan ke yang tak makan? Kuat makan. Memang tak payah diet lah jawapannya, simpan semua produk tu. Kita kalau nak kurang makan, duduk dengan kawan yang memang kurang makan. Kita baru nak makan, ingat tak hari Senin kita kena kurang makan sebab puasa. Oh, puasa baru nak makan, hari Selasa kita makan sayur je lah. Oh, sayur je, okey lah. Hari Rabu kita makan kacang je. Oh, kacang pula. Hari Khamis kita makan hati je. Oh, makan hati. Bila nak makan nasi tu kita tak makan, kita ambil bau je. Macam Berhamli dah, ini sudah macam dalam syurga, kata dia. Nampak tak? Bila kita duduk dengan kawan yang memang tak makan nasi, kita nak makan pun tengok
Dia tengok kita, kenapa awak makan nasi? Tapi kalau kita duduk dengan kawan yang memang hari-hari makan 3 pinggan, kita yang awak tak payah diet lah. Orang mati ni dia tak kira kurus ke gemuk tau, dia mati juga. Makan. Jawapan dia, boleh diet tak? Kita takkan diet lah. Orang lelaki pun sama. Kalau nak berhenti rokok pun sama. Nak berhenti rokok, duduk dengan orang isap rokok ke yang tak rokok? Duduk dengan orang isap rokok, memang kita tak berhenti lah jawab dia dah. Saya ada seorang kawan, dia berhenti rokok sebab dia tukar circle of people. Kawan dia, sebab nak kahwin. Alhamdulillah dia berhenti rokok sebab nak kahwin tu. Percayalah, sebab dia bertukar proses. Dia trust the process. The result is to stop smoking. The process is change your friend. Dia ubah kawan lah. The process, dia kena trust the process. Macam Arsenal kan, trust the process. Sekarang dah top lah. Kan? Siapa fan Arsenal, dia boleh tinggi sikit lah. Trust the process. Dulu kat bawah aja, sekarang dekat atas dah. Tu trust the process tu. Baik. Sama juga tadi tu, dia boleh berhenti rokok sebab dia tukar kawan. Tapi tak lama lah, lepas kahwin tu dia patah balik kawan lama. Dan dia trust the process, back to balik smoking. Sampai bini dia kata, "Ustaz, tolong pesan pada kawan Ustaz tu lah, dia dah start smoking balik lah. Dia pegang rokok lagi lama dia pegang tangan saya." Tadi saya tanya, kenapa Ustaz balik? Kan dah janji dengan isteri, dah apa semua. Itulah, saya berhenti rokok sebab nak kahwin. Ni kalau nak berhenti kena kahwin balik lah. Masalah betul. Orang lelaki punya alasan ni kena hati-hatilah. Itu tak boleh diamalkan tu. Tapi pilih kawan tu penting. Kita nak jadi baik, kena invest pada kawan. Percayalah tuan-tuan, Ramadan ni tak lama, sebulan je. Kalau kita tak start having a good circle, kita tak avoid daripada kawan yang suka mengumpat, kita tak avoid daripada environment yang sangat, ialah kalau kita di pejabat dia panggil toxic environment, yang menyebabkan kita tak produce. Jadi kita kena berada pada kawan ataupun circle yang baik supaya kita jadi baik. Dia ada people, dia ada proses, dia ada result. Dia ada raw material, dia ada proses, dia ada result. Raw material plus right process, kita akan dapat result. Kita nak result, jadi kita kena invest pada dua pemboleh ubah ni. Raw material kita lah, proses apa yang kita nak ada. Kita nak result yang gempak, tapi proses ni kita tak nak. Kita nak jump, skip. Kita tak ada gitu. Sebab tu kita invest pada anak, hantar dia pergi tuition, hantar dia pergi mancing, hantar dia pergi kelas manah. Mancing tu bapak dia, kan? Anak pergi ngaji, bapak mancing. Ayah bila nak ngaji? Ayah dah ngaji dah dulu, kau ngaji dah pula sekarang. Kita invest pada anak, hantar dia macam-macam benda supaya dia jadi manusia. Tapi sayang, kita tak ada mak bapak nak invest kita kat kita dah. Jadi kita lah kena tahu yang mana kita perlu pada progres dalam hidup. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, kita perlu invest pada circle. Saya kira tuan-tuan boleh wujudkan bi'ah solehah, suasana yang soleh dan solehah di sini, dengan adanya grup tadarus, dengan adanya program-program menyantuni anak yatim, dengan buat program-program untuk membangkitkan semangat mujahadah. Ramadan bulan mujahadah. Kalau sahabat berpegang, tinggal anak bini, tinggal keseronokan hidup, tinggalkan comfort zone-nya untuk Islam, untuk syurga, janganlah kita impikan syurga sebelah Nabi sambil beribadah hanya goyang kaki. Wallahu alam, apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian dan jemputan tuan-tuan perempuan. Aku lumada tasma'un, aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila penuhkan saf.